Assalamualaikum, saya Narina Izzati binti Muhammad Nuzan, nombor matrik C20A1294. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang pendekatan dan kepentingan pengurusan koleksi serta proses-proses bagi pemeliharaan dan pemeliharaan koleksi di muzium. Yang pertama sekali, pendekatan yang digunakan oleh pihak muzium dalam pengurusan koleksi merangkumi kaedah pengurusan koleksi, bagaimana koleksi artifak didapatkan dan juga proses penjagaan serta penyimpanan koleksi artifak. Seterusnya, berdasarkan lawatan secara persendirian ke Bank Kerapu, terdapat dua kaedah perolehan yang dikenal pasti berlaku pada koleksi artifak di sana. Antaranya adalah kaedah perolehan secara hadiah. Kaedah hadiah membawa maksud yang mana kaedah perolehan yang diterima atau disumbangkan daripada agensi kerajaan, swasta, badan sukarelawan dan juga individu yang ingin memberi barangan bersejarah sebagai hadiah kepada pihak muzium untuk dipamerkan di bahagian pameran muzium. Kaedah perolehan secara hadiah juga biasanya daripada penderma secara sukarela atau juga rayuan permohonan daripada pihak muzium. Berikut merupakan contoh koleksi yang didapatkan melalui kaedah perolehan secara hadiah. Selain itu, terdapat juga koleksi yang diperolehi melalui kaedah perolehan secara pembelian. Proses pembelian akan dijalankan apabila jabatan ataupun muzium negeri bersyarat untuk membeli sejumlah koleksi yang telah dikenal pasti sama ada melalui penyelidikan, penemuan di lapangan. Proses pembelian juga dijalankan apabila terdapat pembekal yang menawarkan koleksi tersebut pada pihak muzium. Di samping itu, saya akan terangkan tentang kepentingan pengurusan koleksi. Pengurusan koleksi penting untuk memelihara artifak-artifak supaya kekal dalam keadaan baik. Hal ini dimaksudkan dengan apabila pihak muzium menjalankan aktiviti pemeliharaan terhadap koleksi artifak, ianya akan mempertahankan sejarah dan kepentingan artifak-artifak di muzium. Tindakan pengurusan koleksi muzium ini merupakan salah satu langkah yang mengekalkan kualiti artifak-artifak di muzium supaya generasi yang akan datang dapat mempelajari tentang setiap satu sejarah pada koleksi artifak tersebut dan juga mereka dapat menghargai khazanah warisan negara. Seterusnya, ianya dapat memajukan bidang pengurusan koleksi artifak ke tahap yang lebih tinggi. Hal ini kerana dengan adanya pengurusan yang sistematik, secara tidak langsung dapat meningkatkan martabat bidang ini di mata masyarakat bahawa bidang ini bukanlah satu bidang yang mudah. Sebagai contoh, pihak muzium menggunakan tenaga kerja dari bidang sains untuk bekerja dalam unit konservasi dan restorasi bagi memelihara koleksi artifak di muzium. Akhir sekali, ianya juga penting untuk memajukan sektor pelancongan dalam negara. Sebagai contoh hasil, tinggalan sejarah telah menjadi satu tarikan pada para pelancong dalam dan juga luar negara. Oleh yang demikian, hal ini dapat menjana ekonomi muzium dan juga meningkatkan ekonomi penduduk setempat dengan kehadiran para pelancong. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prosedur operasi standard ataupun SOP bagi pembelian, pinjaman, hadiah, cari gali, wasiat, pendaftaran koleksi, persetoran atau penyimpanan dan kerja konservasi. Yang pertama, SOP bagi kaedah perolehan secara pembelian. Berdasarkan catatan ahli tersebut, proses yang pertama adalah proses permohonan tawaran untuk menjual artifak kepada pembekal diterima dan permohonan akan diproses. Dalam masa yang sama, barang permohonan sebagai surat maklum balas diterima melalui email ataupun surat. Seterusnya, koleksi tersebut akan dinilai secara fizikal dari aspek kondisi, harga semasa, nilai sejarah, nilai nadir, seni budaya dan alam semula jadi. Manfaat koleksi pada aktiviti-aktiviti permuziuman juga dinilai. Langkah seterusnya, harga dinilai dan dimuktamadkan dan keputusan mengenai kelulusan pembelian koleksi diperoleh. Keputusan kelulusan dimaklumkan kepada pembekal dan pihak muzium akan menunggu maklum balas pembekal melalui surat niat. Seterusnya, pembekal akan menyerahkan koleksi kepada urusdia perolehan harta kebudayaan. Seterusnya, jumlah, kondisi dan ketulinan koleksi dipastikan seperti mana yang ditawarkan dalam borang permohonan. Prosedur terakhir adalah dokumen-dokumen akan disediakan untuk diserahkan kepada unit kewangan untuk tujuan pembayaran kepada pembekal serta pembayaran dibuat kepada pembekal. Itulah SOP bagi kaedah perolehan secara pembelian dilakukan. Seterusnya adalah SOP bagi kaedah perolehan secara pinjaman. Berdasarkan catatan ahli tersebut, pinjaman akan dilakukan berdasarkan sasaran perolehan tahunan. Prosedur pertama, pemilik akan dihubungi untuk proses perbincangan.
Seterusnya, artifak diambil oleh pihak muzium dan pihak muzium menerima artifak daripada pemilik. Artifak akan direkod, setelah itu artifak diserahkan kepada muzium kurator yang berkenaan. Artifak tersebut digunakan oleh pihak muzium dan artifak diterima semula daripada pihak muzium dan artifak dihantar semula kepada pemilik. Dan pihak muzium memberikan sijil penghargaan kepada pemilik artifak. Itulah SOP bagi kaedah perolehan secara pinjaman dilakukan. Seterusnya, berikut merupakan carta alih bagi SOP kaedah perolehan secara hadiah dilakukan. Yang pertama, permohonan tawanan hadiah artifak diterima daripada penerima dan permohonan diproses. Borang permohonan sebagai surat maklum balas diterima melalui surat ataupun email. Seterusnya, koleksi dinilai secara fizikal melalui aspek kondisi harga semasa, nilai sejarah, nilai nadir, seni budaya dan juga semula jari, serta manfaat koleksi pada aktiviti pemuziuman juga dinilai. Seterusnya, jawatan kuasa akan bermesyuarat dan keputusan mengenai kelulusan tawaran hadiah akan dinilai dan diperoleh. Seterusnya, pihak muzium akan memaklumkan kelulusan kepada penerima menerusi email ataupun surat, dan proses penyerahan koleksi kepada Jabatan Muzium Malaysia dijalankan. Seterusnya, jumlah, kondisi fizikal dan keturunan koleksi diperiksa untuk memastikan ianya seperti yang ditawarkan dalam borang permohonan. Dan akhirnya pihak muzium akan menyerahkan surat dan sijil penghargaan kepada penerima. Seterusnya adalah SOP bagi kaedah perolehan secara syarigali. Yang pertama, pihak muzium akan menerima maklumat dan pemeriksaan dijalankan. Keputusan akan dimaklumkan, borang akan diisi, dan jika pihak muzium menolak artifak tersebut, borang akan dikembalikan semula. Seterusnya, pihak muzium akan menerima artifak tersebut dan proses rekod dan tagging dijalankan. Artifak tersebut disimpan dan dimaklumkan kepada unit penguatkuasa, dan maklumat mengenai artifak tersebut akan disediakan dan mesyuarat jawatankuasa pampasan dilaksanakan. Seterusnya, keputusan akan ditentukan dan kadar pampasan ditetapkan. Akhir sekali, proses pembayaran dilaksanakan. Seterusnya adalah SOP bagi kaedah perolehan secara wasiat. Yang pertama, wasiat diperkatakan oleh waris arwah kepada pihak muzium dan pihak muzium menerima wasiat. Seterusnya, semakan keputusan Jabatan Kuasa Kewangan dilakukan. Jika koleksi diterima, MOU akan ditandatangani. Pihak muzium akan menerima koleksi artifak dan pendaftaran koleksi artifak dilakukan, serta jika perlu, proses pemeliharaan ataupun konservasi koleksi dijalankan. Akhir sekali, koleksi akan menjalani proses penyimpanan, pensetoran atau pembiran ataupun penyelidikan. Saya akan menerangkan tentang SOP bagi pendaftaran koleksi. Berikut merupakan carta alih bagi pendaftaran koleksi. Yang pertama, pihak muzium akan menerima arahan untuk mendaftar artifak. Dokumen akan disemak dan ianya akan dipastikan lengkap. Keputusan semakan dikeluarkan dan artifak akan didaftar dalam buku perolehan koleksi tahunan, serta pihak muzium akan mengesahkan pendaftaran dan klasifikasi. Artifak akan didaftar dalam buku pendaftaran klasifikasi. Pihak muzium akan meletakkan tag, menombor artifak, mengambil gambar dan menyediakan inventory untuk artifak tersebutlah. Muzium akan membuat semakan dan pengesahan, serta akhir sekali artifak akan dihantar ke store transit untuk pemeliharaan. Seterusnya adalah SOP bagi pensetoran dan penyimpanan. Yang pertama, borang akan diambil dan kunci diambil dan direkod dalam buku simpanan kunci. Pihak muzium akan merekodkan dalam buku pergerakan artifak dan mengklasifikasikan artifak tersebut. Artifak akan disusun dan disimpan dalam store. Setelah itu, store akan dikunci dan kunci akan dipulangkan semula dan direkod dalam buku simpanan kunci. Akhir sekali, borang disimpan dalam fail. SOP yang terakhir adalah SOP bagi kerja konservasi. Yang pertama, Jabatan Kuasa Konservasi Artifak akan menerima artifak dan borang permohonan dan daftarkan artifak dan mengisi rekod. Artifak diasingkan serta gambar artifak diambil sebelum rawatan. Jabatan Kuasa Konservasi Artifak akan melakukan ujian ke atas artifak dan carangan rawatan akan dikemukakan. Keputusan carangan dikeluarkan dan rawatan dilaksanakan. Jawatan kuasa tersebut akan mencatat kaedah rawatan dan gambar artifak semasa rawatan diambil. Kerja rawatan diselesaikan dan pemeriksaan ke atas artifak dijalankan. Keputusan pemeriksaan dikeluarkan dan gambar artifak selepas rawatan pula diambil.
Akhir sekali, jawatan kuasa tersebut akan menyediakan laporan dan proses penyerahan pengambilan semula artifak dilakukan. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.